Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, semua boleh dengar tak? Boleh, Tengok. doktor. Boleh, doktor. Alright, okay, thank you. Okay, hari ni saya akan go through a little bit on the topik yang sebenarnya iaitu tentang peradaban majmuk. Okay, sebelum ni kita ada okay, dalam bab 2, okay, kita ada masyarakat majmuk, betul, iaitu masyarakat yang wujud sebelum ataupun di zaman pra-kolonial. Pra-kolonial, okay. Sekarang ni kita pergi kalau kita balik topik 1 dan 2, di mana kat sini pertembungan antara peradaban, okey, sedia ada. Okey, so iaitu kita ada peradaban pribumi sendiri, iaitu peradaban alam Melayu, dan juga kita ada peradaban dari Asia, iaitu India, China ataupun dan juga Timur Tengah, okey. Dan seterusnya peradaban barat, iaitu zaman kolonial. Okey, dan sekarang ni kita campur lagi dengan peradaban globalisasi. Okey. Okey, kalau kita di situ, makna kat situ peradaban ini sedikit banyak telah membentuk ataupun membentuk peradaban Malaysia hari inilah. Okey, kesan-kesan pada peradaban tersebut. Okey, cuma perbezaannya Malaysia dengan macam negara-negara lain, okey, pembentukan Malaysia, okey, sebab tu kita di awal apabila Malaysia mencapai kemerdekaan 1957, usaha kerajaan lebih banyak kepada pembangunan, okey, pembangunan negara ataupun pembangunan state development, okey. Maknanya di sini dan telah tidak mengambil kira ataupun tidak mementingkan sangat tentang peradaban pembangunan bangsa Malaysia. Okey, so tidak seperti negara lain kebanyakan dia membangunkan bangsa dahulu baru diikuti dengan pembangunan negara. Okey, kita di Malaysia pula dia agak berlainan disebabkan oleh kita ada masyarakat yang beza. Jadi dasar ataupun dasar ekonomi kerajaan ataupun dasar sosial yang dilakukan ketika itu lebih menjerumus kepada pembangunan ekonomi ataupun pembangunan negara. Okey. Dan baru-baru ini barulah ada ura-ura isu-isu untuk mewujudkan bangsa Malaysia. Okey, sebab tu kita katakan di Malaysia kita masih tak ada lagi ataupun masih dalam peringkat idaman ataupun bangsa ciri-ciri yang kita harapkan. Okey, kita masih lagi Malaysia tidak lagi mampu membentuk bangsa Malaysia. Okey. Okey, kira-kira yang ni tak salah saya dalam okey, sejarah sosial peradaban. Okey, makna sejarah di alam Melayu, peradaban pribumi, peradaban barat dan globalisasi. Okey, this one antara susah sejarah lah, susah masa yang mana telah mempengaruhi ataupun yang telah dialami oleh Malaysia. Kemudian kita ada peradaban yang beridentikan Malaysia, iaitu apabila kita mencapai kemerdekaan 1957, kita lebih kepada negara, pembinaan negara, dan kemudian barulah kita nak buat pembinaan bangsa. Jadi agak terlewat lah, okey, dari segi pembinaan bangsa. Sebab tu kalau sekarang ni apa-apa yang berkaitan dengan isu-isu bangsa di Malaysia agak sensitif lah, okey, sebab kita penekanan kerajaan, okey, pada ketika itu lebih kepada negara, okey. Sebab tu untuk mengatasi masalah ini, sebab tu kita kena memahami perlembagaan, okey. Okey, this one kita ni dalam bab yang sebelum ini, bab 3 tentang zaman prasejarah, protosejarah, zaman persejarahan dan zaman sejarah moden 4 ni, okey. Ini ulangan pada topik yang sebelum ini. Okey, kemudian kita ada juga peradaban globalisasi, mana di sini disebabkan oleh perkembangan teknologi, okey. So menyebabkan kita peradaban, mana cara hidup kita juga telah berubah ataupun telah memberi kesan, okey, secara
Sebab apa kita tahu dalam kebanyakan peradaban sebelum ini, dia berlaku secara fizikal. Maknanya dia berlakunya macam penaklukan ataupun jajahan dan sebagainya. Okey. Tetapi kalau globalisasi ni tanpa fizikal. Okey. Okey, pembentukan peradaban majmuk kita lihat kat sini, maknanya kita katakan, kita ketahui bahawa kawasan Kepulauan Tanah Melayu dahulu merupakan kawasan lalang utama perdagangan timur dan barat, iaitu antara China dan juga daripada Timur Tengah dan juga daripada India. Okey, dan seterusnya kepada zaman kolonial berlakunya penjajahan. Okey, so ini menyebabkan kat sini pertembungan peradaban-peradaban yang berbeza. Okey, so menyebabkan Tanah Melayu, kawasan Tanah Melayu ini menjadi kawasan Kepulauan Tanah Melayu atau Malaysia khususnya menjadi satu tapak peradaban majmuk. Okey. This one, peradaban acuan Malaysia, maknanya kita ada peradaban Melayu atau pribumi sebagai trust. Dan kita ada peradaban India, kita ada peradaban China, kita ada Timur Tengah. Okey, peradaban global. Okey, kita ada Portugis, Belanda dan Inggeris. Tetapi macam Belanda ni tak banyak sangat, Belanda dan Portugis tak memberi kesan yang impak yang ketara. Okey, tetapi peradaban Inggeris memberi kesan yang ketara lah. Sebab apa? Perlembagaan yang dibentuk selepas kemerdekaan adalah berasaskan kepada peradaban Inggeris. Okey, sebab tu dari ke arah peradaban acuan Malaysia. Okey, makna sebab tu kita lihat pada rancangan Malaysia, okey, di awal 1970-an lebih menitikkan kepada isu-isu berkaitan dengan penghapusan kemiskinan dan juga ketidaksamarataan ekonomi. Okey. Manakala pada era 1980-an dan 1990-an lebih kepada pembangunan industri dan juga penghijrahan. Sebab tu kalau di zaman ini banyak dasar-dasar kerajaan seperti dasar pandang ke timur, okey, diperkenalkan untuk membangunkan dan juga kat sini berlakunya penswastaan. Okey, penswastaan banyak berlaku untuk membangunkan negara. Okey, pada di abad tahun 2000 pula lebih kepada perbandaran dan juga kelas menengah, makna kita upgrade, makna daripada kawasan luar bandar kita cuba upgradekan kepada perbandaran lah. Okay. Okey. Mana dan manakala di era 2010 pula lebih kepada ke arah negara maju dan terus, iaitu tentang wawasan 2020 lah. Okey, tapi wawasan 2020 sekarang ni kalau kita nak habis dah tahun 2020, saya mungkin tidak tercapai lah. Okey, tapi capai atau tidak tercapai, okey, makna ukuran tu sangat subjektif. Okey, kalau kita boleh buat perbandingan, contohnya pembangunan, okey, negara-negara pembangunan. Okey, kalau kita lihat, okey, negara kita dengan negara yang lain, okey, mungkin kemajuan tu dah ada, okey, di Malaysia, terutama ni di kawasan Malaysia Barat lah, okey, dan mungkin di Sabah Sarawak ada juga telah juga berlaku pembangunan, tapi kawasan yang terpilih disebabkan oleh masalah geografi, okey. Okey, sebab tu kalau definisi kemajuan, okey, kemajuan, so dia agak abstrak. Okey, makna kemajuan adakah kita maju segi fizikalnya? Kalau fizikal kita lihat makna kalau kita jalan highway kita, okey, bangunan pencakar langit dan sebagainya, so kita boleh dikatakan telah mencapai ke arah negara majulah, boleh. Okey, tapi dari segi mungkin pentarikh okey, tapi mungkin segi indeks yang dikeluarkan oleh WHO, okey, so Malaysia masih lagi dalam kategori negara sedang membangun. Okey, maknanya tidak lagi mencapai tahap negara maju atau advanced country lah. Advanced country contoh macam negara-negara barat seperti US, UK, Australia dan sebagainya. Okey, so kita masih lagi di bawah negara yang sedang membangun. Okey, tapi kalau kita bandingkan negara-negara sedang membangun, okey, di kawasan Asia Tenggara, so Malaysia agak ke depan lah.
Okey, dari segi infrastrukturnya. Okey. Mana pembangunan atau kemajuan telah melahirkan perubahan sosial, makna daripada pertanian, cara hidup kepada komersial industri, daripada kemiskinan kepada kelas menengah, pada pedesaan kepada kosmopolitan ataupun kepada perbandaran. Okey. Transformasi sosial juga melahirkan kerencaman sosial berbasiskan budaya, moderniti dan kepegawaian, iaitu telah berlakunya perkongsian nilai yang sejagat, persamaan pendapat awam. Okey, batas etnik semakin nipis dan juga tingkah laku horizontal bukannya vertikal. Okey, masuk kat sini, tingkah laku horizontal bukan vertikal. Makna dia, kalau horizontal makna dia kita macam sama lah, mana dia rentas kaum. Mana kalau vertikal ni atas bawah, kalau horizontal ni sebaris, makna sama. Okey, hubungan sosial rentas antara etnik dan agama. Okey, jadi kat sini antara kesan-kesan kepada pembangunan tadi, okey, membawa perubahan kepada sosial dan juga memberi implikasi kepada budaya, moderniti dan juga kepelbagaian. Itu juga kesan dia kepada budaya politik baru, okey. Okey, nilai-nilai politik dan juga isu-isu yang lain lah. Okey, konsep negara bangsa, okey. Iaitu dia menggabungkan antara negara dan bangsa. Okey, negara terbentuk dengan ada wilayah ataupun kemerdekaan, kedaulatan, sempadan dan juga undang-undang ataupun perlembagaan. Okey. Cuma okey, mereka okey. Kalau kita lihat mana dari segi konsep negara bangsa, okey, di barat tak sama berlaku di negara kita. Okey, contohnya kat sini Abdul Rahman Bom. Okey, mana konsep negara bangsa di Eropah bermula lahirnya kelompok bangsa yang menentang kuasa feudal dan dalam proses pembentukan sistem baru yang dipanggil kapitalis. Okey, kerajaan kapitalis membolehkan mereka berkuasa dan membentuk sebuah negara moden yang mempunyai sempadan atau wilayah atau bangsa yang tertentu. Okey, so contohnya kat sini adalah England itself. Okey, adalah merupakan satu negara bangsa lah. Okey. Okey, mana kalau idea ciri sebuah negara bangsa, dia mempunyai hanya mempunyai satu anak watan, satu kumpulan etnik dan satu tradisi budaya tanpa ada kumpulan yang lain. So, that's why kita katakan di sini macam di Malaysia amat susah lah, sebab apa, kita ada peradaban ataupun anak watan sendiri terdiri pada pelbagai masyarakat. Okey, kepelbagaian masyarakat. Jadi tak mungkin kita dapat melahirkan satu konsep satu negara, satu bangsa lah. Okey, ini yang ideal. Okey, contoh yang ideal kat sini apa yang dibuat oleh Israel lah. Okey, contoh yang Yahudi. Okey, dia try untuk membentuk negara Israel itu sendiri dengan pembentukan melalui bangsa. Mana siapa nak duduk kat Israel, dia mesti berbangsa Yahudi. Okey, kalau tak, dia tak boleh jadi, tak boleh duduklah dekat Israel. Okey. Okey, negara bangsa hanya satu. Okey, dia hanya ciri yang lain, iaitu di mana bangsa adalah sama dan ditadbir urus oleh negara berdaulat mereka sendiri. Okey. Satu negara hanya mengandungi satu bangsa. Okey. Okey, contoh kat sini, contohnya macam di Indonesia sama juga. Okey. So semua rakyat diorang tu walaupun Cina tapi diorang tak ada Cina. Okey. Diorang tetap dikatakan sebagai Indonesia. Okey. Okey, konsep negara bangsa banyak. Okey.
berbeza-beza dari segi dia punya pentarifan dia. Okey. Kalau dari segi Malaysia pula, okey, iaitu apabila Malaysia disiarkan merdeka 31 Ogos 1957, okey, maka di sini telah lahirnya sebuah negara dan bukannya sebuah bangsa. Okey. Begitu jugalah apabila pembentukan Malaysia 1963, wujudnya sebuah negara Malaysia dan bukannya bangsa Malaysia. Okey. Okey, pembentukan negara bangsa. Okey, pertama kita ada satu bangsa, satu negara. This one yang contoh kata saya yang paling nampak adalah Israel. Okey. Mana di sini bertolak mana satu dah membentuk bangsa dan melahirkan satu negara. Okey, contoh yang lain kat sini adalah bangsa Jepun membentuk Jepun, Jerman membentuk negara Jerman. Okey. Bangsa tanpa negara. Terdapat beberapa bangsa yang ada tanpa negara. Okey. Contoh kat sini bangsa Melayu di selatan Patani. Okey. Ataupun bangsa Kurdis yang bertapak di utara Iraq, ataupun mungkin kat sini kita ada apa? Minoriti. Okey, contohnya kalau di Myanmar, okey, yang tidak diiktiraf. Okey, orang apa? Myanmar lah, apa? Myanmar atau apa nama dia? Bahagian Bangla tu lupa nama dia apa. Bangladesh, Rohingya. Rohingya, okey, sorry. Okey, Rohingya makna sama jugalah. Makna dia satu bangsa minoriti tapi tidak diiktiraf. Okey. Okey, begitu juga kalau contoh yang lain adalah kita lihat di sini ada contoh yang lain adalah negara yang ketiga, makna kita ada pembentukan negara bangsa tiga, iaitu satu bangsa satu negara, bangsa tanpa negara dan juga negara tanpa bangsa. Okey, negara tanpa bangsa ni dan Malaysia lah antara contoh yang paling ketara. Okey, so lepas tu kita kata satu bangsa masih lagi belum terbina. Okey. Okey, saya tengok apa lagi yang penting dalam okey, yang kat sini dia masih lagi menceritakan tentang okey. Kalau negara kat sini kan negara bangsa kita boleh pecahkan beberapa kategori. Yang pertama tadi kita boleh ke antara okey, kategori yang kedua yang seterusnya iaitu dia lihat di sini mana bentuk negara bangsa berdasarkan kepada geopolitik. Okey. Dia ada dua kategori iaitu settler dan juga negara apa? Negara bangsa tamu dan juga negara bangsa settler. Okey. Contoh negara bangsa tamu seperti Jerman, UK, makna kat sini kalau tamu masuk ke sini, maksud dia sendiri, makna penduduk sendiri yang berbentuk negara bangsa itu sendiri. Contohnya kalau macam Thailand lah, okey, Myanmar, Sri Lanka. Okey, mana wilayah ni diduduki oleh kumpulan etnik asal. Okey, kalau makna dia, kalau yang dikatakan sebagai negara bangsa tamu iaitu merujuk kepada sebuah negara yang diduduki oleh kumpulan etnik yang asal. Okey. Manakala kalau settler adalah diduduki oleh bukan penduduk asal lah. Okey.
Contohnya kat situ contohnya kat sini adalah macam Amerika Syarikat. Kita Amerika Syarikat pernah datang. Okey, pribumi dia adalah yang Red Indian tu. Okey, tetapi tak membentuk negara Red Indian. Okey. So yang datang adalah daripada penjajahan daripada British. Okey, akhirnya membentuk pada Amerika Syarikat. Begitu jugalah macam Australia, sama juga pribumi dia tidak telah dinafikan haknya. Dan begitu juga dengan New Zealand. Okey, orang-orang Maori sama juga. Okey, makna tak ada negara Maori. Okey, dia ada negara New Zealand. Tapi negara ini telah dibentuk oleh penjajah. Okey, begitu juga Singapura. Okey, so Singapura ni asal dari Malaysia. Okey, dan berpisah dan merupakan contoh-contoh negara settler. Okey. Di mana kita katakan komuniti migrant yang menduduk negara itu memingkirkan meletak tanah tradisional yang ada melaporkan anak-anak watan asalnya. Okey. So beza antara settler dengan settler dan juga negara bangsa tamu. Bangsa tamu makna anak watan itu sendirilah yang membentuk negara. Manakala kalau settler pula makna migration. Mana orang yang penakluk ataupun orang yang migrate yang tu yang membentuk negara. Okey, dan menghapuskan hak-hak anak watan yang asal. Lepas tu kita lihat kat sini, begitu juga lah meletakkan di tanah-tanah reserve dan ada yang menghapuskan anak-anak watan asalnya. Sebab tu kita lihat contoh macam Singapura, okey, banyak yang di Singapura mungkin tanah reserve asal lah. Manakala kamu lihat di YouTube, ada yang warga apa, saya lihat ada dua YouTube, okey. Satu di mana hak penjajahan British telah menghapuskan Kesultanan Burma. Begitu jugalah kalau di Singapura. Bagaimana ada waris-waris Singapura yang telah dinafikan dia punya hak dia ataupun dia telah terhapuslah, tak ada lagi. Okey. So ni antara contoh-contoh pembentukan negara settler lah. Okey, okey. Okey, next konsep negara. Okey. So mana tadi dalam bab yang awal, maknanya kita telah mengatakan tentang apa yang dikatakan sebagai negara bangsa dan apa ciri negara bangsa dan bagaimana negara bangsa itu boleh dibentuk mengenai banyak kaedah lah. Okey. Dan kita apa yang dikatakan sebagai konsep negara. Okey, negara adalah merujuk kepada sebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu dengan adanya kerajaan yang memerintah. Okey. Konsep negara adalah sebuah kerajaan yang merdeka berdaulat mentadbir urus ke atas satu wilayah yang diperkuasai oleh negara-negara lain. Okey. Rakyat setiap negara diikat dengan tanah air, perlembagaan dan kerajaatannya. Okey. Begitu juga dengan konsep-konsep negara oleh pandangan barat dan sebagainya. Anda boleh baca lihat contoh-contoh dia. Okey. Jadi kat sini secara umumnya sebuah negara, okey, menurut undang-undang, okey, antarabangsa punya elemen berikut itu, dia punya rakyat atau populasi, dia berdaulat, dia punya kerajaan dan dia punya sempadan. Okey, ini antara yang kita boleh rumuskan lah, yang dikatakan sebagai konsep negara. Dia ada misalnya dia penduduk, dia ada wilayah, dia ada kerajaan dan dia ada punya kedaulatan dia. Okey, next adalah konsep bangsa. Begitu juga kalau kamu lihat di sini banyak tentang definition apa yang dikatakan sebagai bangsa. Okey. Okey, kalau kita lihat di sini, makna istilah bangsa itu adalah perkataan Latin yang memberi maksud kepada lahir, iaitu merujuk kepada tempat asal lahirnya seorang individu yang membawa kepada pembentukan satu kumpulan besar manusia. Okey. Ataupun penggunaan istilah bangsa cukup meluas dan membawa makna yang
yang lebih rencana. Biasanya istilah bangsa digunakan untuk menjelaskan tentang sebuah kumpulan etnik, bahasa dan kebudayaan komuniti. Okey. Jadi begitu juga kat sini kita dapati bahawa tak ada solid definition tentang apa yang katakan sebagai bangsa. Okey. Okey, kalau kita lihat di sini pada konsep-konsep bangsa yang dikenakan, so kalau kita nak membentuk bangsa Malaysia, so kita menggunakan konsep mana yang lebih tepat? Okey, sebab tu kita kat sini kita tak ada lagi makna dalam keadaan Malaysia. Okey, kita tak boleh nak menggunakan konsep yang semua konsep yang dikenalkan lah. Sebab apa? Kita mempunyai latar belakang bangsa yang berbeza, sejarah yang berbeza. Okey, jadi menyukarkan untuk membentuk satu bangsa Malaysia. Cuma kita boleh mewujudkan satu bangsa idaman sahaja ataupun yang kita impi-impikan. Okey. Okey, jadi yang menarik di sini makna kat sini untuk mewujudkan bangsa idaman. Jadi kita mestilah salah satunya mesti kena ada perasaan kebersamaan ataupun belonging together. Okey. Okey, jadi kat sini bahawa bangsa ada sekumpulan bersama manusia yang mempunyai keterikatan melalui perasaan kekitaan bersama dalam sebuah negara. Okey, sebab tu mana kalau kita nak wujudkan satu bangsa Malaysia, makna kita kena kurangkan jurang defisit sosial lah. Okey. So makna kat sini kita mesti kita kena bounded. Okey, melalui satu perasaan kekitaan. Okey, makna self belonging. Okey, dalam sebuah negara. Okey. Okey, yang ini rumusan tentang konsep bangsa negara boleh ada tiga. Mana satu kelompok manusia berdasarkan ciri fizikal atau rah atau keturunan, ataupun merujuk kepada satu kaum kumpulan etnik berdasarkan ciri budaya, ataupun yang merupakan satu komuniti politik dalam wilayah tertentu. Okey. Okey, sekarang kita pergi apa yang dikatakan kewarganegaraan. Okey, sebab tu kita ada kita yang rakyat Malaysia tapi mempunyai kewarganegaraan negara asing. Okey. Okey, so kewarganegaraan adalah perihal tentang warga negara kerakyatan sebuah negara. Okey, kewarganegaraan bermaksud kerakyatan berbangsa bangsa seseorang. Okey, setiap negara yang penduduk yang iktiraf berdasarkan undang-undang negara berkenaan dan membentuk sebuah komuniti politik. Okey, ini bermakna kewarganegaraan adalah satu bentuk kerakyatan atas kedudukan sah yang mengikat seorang individu dengan negara dia. Okey, so melalui kedudukan sah tersebut seorang warga negara akan mendapat perlindungan hak-hak istimewa dan pelbagai lagi. Okey, sebab tu yang kita nak kat sini, walaupun kita bangsa Malaysia tapi kalau tak ada tak dapat kewarganegaraan, jadi kita tak boleh dikatakan sebagai rakyat Malaysia. Okey, sebab tu kat sini banyaklah isu-isu yang berkaitan dengan penjualan pasport palsu dan sebagainya adalah untuk mendapatkan kerakyatan ataupun kewarganegaraan. Sebab apa? Bila ada kewarganegaraan maka dia mendapat wajar untuk mendapat
pelindungan hak-hak istimewa dan pelbagai lagi yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Okey. Okey, yang ni antara negara apa? Okey, negara bangsa Malaysia iaitu sebuah negara etno berpasakkan anak watan dalam masyarakat kepelbagaian diintegrasikan di pantar perlembagaan tersulam ruang sidik dalam governance dan pembangunan negara dengan keadilan, keterangkuman dan demokrasi yang membina negara bangsa Malaysia. Okey, maknanya kat sini yang inilah makna untuk jadi sebuah negara bangsa Malaysia. Waktu makna dia kita adalah berpasakkan kepada anak watan dalam kepelbagaian masyarakat. Maksud dengan kata lain, makna masyarakat yang lain mestilah kena nak tak nak kena terima jugalah. Okey. Adat dan budaya anak watan. Okey. Dan kita akan menggunakan perlembagaan sebagai satu garis panduan lah. Okey. Dalam untuk govern dan juga dalam governance dan juga pembangunan negara melalui keadilan, keterangkuman dan juga demokrasi yang membina negara bangsa Malaysia. Okey. Kekalian negara Melayu Malaysia integrasi mana apabila Malaysia nak mencapai kemerdekaan, maknanya kat sini telah berlakunya hegemoni politik ataupun kesepakatan politik yang berbeza untuk memperkahwin dan menerima anak watan dan juga komuniti migran diberi kerakyatan negara. So perlembagaan mencerminkan kerakyatan sejarah panjang di mana Melayu Islam, Bahasa Melayu, Raja dan Akta 153 kedudukan Melayu dalam dijadikan sebagai pasak perlembagaan. So sebab tu untuk memahami perlembagaan kita kena tahulah mana perkara-perkara asas dalam perlembagaan. Mana kumpulan minoriti lain diikat di tapak integrasi iaitu tapak perlembagaan. Mana di sini mana kita kena iktiraf mana yang di-Pertuan Agong sebagai simbol perpaduan negara, Islam sebagai agama rasmi persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan, tetapi bahasa ibunda lain boleh dipelajari. Dan Akta 153 yang Agong menjamin tentang kepentingan minoriti lain. So Malaysia dibentuk rakyat Sabah Sarawak sebagai bumi putera dan dijadikan sebagai pasak negara bangsa bersama Melayu. Makna kat sini kita katakan ke sini bahawa makna kedudukan Melayu ni dijadikan sebagai satu pasak ataupun sebagai satu asas utama dalam pembentukan perlembagaan. Dan perlembagaan yang kita ada sekarang ni dijadikan sebagai satu tapak integrasi untuk kaum-kaum minoriti yang lain. Dan di mana kepentingan minoriti ini akan dijaga oleh yang di-Pertuan Agong lah. Dari atas 153. Kalau kita di sini di kawasan rantau Asia Tenggara, kaedah-kaedah tentang pembinaan negara bangsa, asimilasi ataupun integrasi. Contohnya, kita lihat indigenous nation states, makna pribumi.
Okey, maknanya hak-hak pribumi diperakui dan diterima berdasarkan kepada proses asimilisasi acaranya antara negara terlibat, contoh Laos, Vietnam, okey, Kemboja, Thailand, Myanmar dan juga Indonesia. Okey. So pembentukan negara melalui settler adalah Singapura. Okey. Dan seterusnya pembentukan negara hak pribumi kat sini, pengiktirafan satu-satu hak bumi puteri, hak bumi putra ataupun pribumi, hak pribumi iaitu contohnya Brunei. Okey, makna Brunei ni boleh contoh satu bangsa satu negara. Okey, Brunei contohnya satu bangsa satu negara. Okey, manakala Malaysia adalah berdasarkan kepada pribumi, negara bersifat pribumi di mana hak pribumi diiktiraf dan diterima. Okey. Tetapi kita berdasarkan kepada integration, iaitu tentang sebab apa kita ada di mana plural society, okey, diterima, okey, untuk membentuk masyarakat Malaysia berdasarkan kepada integration. Sebab itu dalam proses pembentukan masyarakat dalam topik yang ketiga sebelum ini, so kita ada melalui plural, okey, asimilasi ataupun integration ataupun amalgamasi. Okey. So ada empat cara pembentukan masyarakat. Okey. So Malaysia lebih kepada bersifat plural. Okey, pluralisasi tapi berdasarkan kepada integrasi. So antara banyak-banyak negara kat sini hanya Malaysia saja yang berdasarkan pada integrasi kaum. Okey. Makna dia kalau integrasi kaum, makna kita menerima hak-hak minoriti yang lain. Okey, dalam membentuk sebuah nation. Okey. Kalau negara lain mungkin tidak. Okey, kat sini diberikan idea-idea tentang bangsa idaman, dan boleh baca sendiri. Okey. Mana hanya idaman adakah, lepas tu bila soalan saya bangsa idaman yang latihan tu, ada juga yang memberi ciri-ciri bangsa dia kata apa? Bangsa idaman kena hafal lagu negaraku. Saya pun terkejut. Makna dia agak teruk jugalah kan. Mana kita pun sendiri tak boleh nak define sebagai apa yang dikatakan sebagai bangsa idaman. So anda boleh lihat respon pada kawan-kawan anda. So anda boleh menilai lah sejauh mana nilai-nilai kebangsaan ataupun negara bangsa yang ada dalam diri kawan-kawan kita lah. Okey. Mungkin dia tulis kerana terpaksa pun tak sure. Tapi ada jawapan-jawapan yang agak weird lah. Yang agak pelik. Okey. Mana kat sini melambangkan tahap intelektual kita lah. Okey. Lepas tu sebagai seorang pelajar, makna jawapan kita tu kena bernah sedikit. Okey. Okey. Yang ni antara perjalanan perjalanan pembentukan bangsa idaman, okey, sebelum merdeka sampailah selepas merdeka dan juga selepas wawasan 2020. Okey. Okey, seterusnya iaitu tentang etos bangsa, etnik, nasionalisme dan juga bangsa. Okey, makna kalau kita sini, etos bangsa merujuk kepada nilai-nilai khas, tradisi, identiti dan wawasan masa depan. Okey, sebuah negara, okey. Etos bangsa adalah a particular configuration of central societal belief, attitude and value that are enduring and shared by most members of the society and focus on the society
present and the future. Maknanya sama lebih kurang. Maknanya kalau tak relevan oleh Ezroni dan juga Oren, lebih kurang samalah maksud dia. Okey. So dalam konteks Malaysia, ethos national, okey, telah mengukuhkan di mana kita makna bercirikan masyarakat yang setempat, okey. Okey, that's why kalau kita build a nation out of Tuan Mahathir kata diverse people with differing historical, ethnic, linguistic, religious, culture and geographical background is something more than just fostering consensus on the basic character of state ataupun nation. Okay, it's involved, okay, dan fostering of shared. Okay, sebab itu makna dalam bentuk ethos national, makna kita mengambil kira tentang pengalaman sejarah yang lampau, nilai-nilai yang dikongsi bersama, feeling a common identity, okay, shared destiny that transcends, okay, ethnic bounds without undermining ethnic identity, okay, loyalty, commitment and emotional attachment to the nation and the flowering of distinct national ethos. Okay, jadi kat sini banyak antara benda-benda yang nilai-nilai yang ada untuk bentuk ethos nasional kat sini melibatkan benda-benda yang subjektif ataupun nilai-nilai dalaman individu itu sendiri. Itu macam mana contohnya kesetiaan, komitmen kita dan juga kita punya emotional, okey, ataupun nilai-nilai yang kita katakan kita boleh common identity yang sama, nilai-nilai yang sama lah, a feeling of common identity. Okay, lepas tu benda-benda yang ni agak susah jugalah, maknanya kita boleh hanya sebagai satu idaman saja, okay, untuk membentuknya agak susah, okay, sebab dia melibatkan dalaman. Okay, so ethos nasional ada ciri-ciri masyarakat setempat yang mengikat seorang individu dengan individu lain dan mengikat rakyat dengan negara melalui perkongsian nilai, perasaan, semangat, kepercayaan dan identiti bersama. Yang ini saya kata kat sini yang menjadi isu sekarang kepada masalah kepada perpaduan adalah yang inilah, makna apabila tentang perkongsian nilai, perasaan dan semangat, kepercayaan dan juga identiti bersama. Yang kat sini kita lack, kita kurang. Jadi bila kat sini kurang, makna jurang sosial, defisit sosial akan tinggi. Bila tinggi, jadi kat sini untuk membentuk ethos nasional sangat susah lah. Okey, walaupun kita tak nampak dengan nyata, okey, tentang ethos bangsa Malaysia, tapi kita ada bukti-bukti. Contoh kat sini kata mana setiap bangsa memiliki warisan etnosimbolisme dalam jangka persejarahan seperti bendera, bahasa, pakaian, makanan, muzik, tarian, arkitek bangunan, okey, kerabat, raja, pahlawan, buku sekolah, keselamatan negara dan sebagainya sebagai asas bangsanya, okey. Mana kat sini kita, walaupun kita tak boleh nak secara jelas menyatakan betulah wujudnya bangsa Malaysia, tetapi kita ada ciri-ciri tentang simbol-simbol simbol-simbol tertentu tentang kewujudan bangsa Malaysia itu sendiri. Okey. Okay, so kesimpulan kat sini boleh dapat ada beberapa makna peradaban majmuk, apa itu mengatakan peradaban majmuk, apa yang itu ke negara, apa itu kata bangsa dan itu apa yang kata negara, bangsa dan apa yang kita anda kena tahu negara, bangsa idaman kita iaitu makna kat sini kita makna bangsa idaman Malaysia nak tak nak makna terpaksalah, makna kaum minoriti yang lain terpaksalah juga
menerima tentang adat istiadat, kaum majoriti iaitu kaum Malay lah, Malay plural society, dan juga Act of Nation, cerita unik masyarakat setempat yang mengikat individu. Jadi ini soal antara yang akhir lah. Mana kalau kita lihat di sini, makna dalam topik kelima, makna lebih nak membicarakan tentang pembentukan negara bangsa. Jadi kat sini untuk membentuk negara bangsa bukanlah satu yang mudah. Sebab kita kena lihat sejarah yang lampau. Sebab tu some negara dia boleh dibentuk melalui pasaan, ada negara yang tak boleh dibentuk melalui pasaan disebabkan oleh kita, kalau dalam konteks Malaysia, mana kita ada unsurnya tolak langsung. Sebab tu dalam mencapai kemerdekaan itu kita membentuk negara dahulu. Dan juga bila kita membentuk negara, kita lupa tentang pembentukan bangsa Malaysia. Kita lebih melupakan kepada pembangunan negara dan akhirnya menyebabkan pembentukan bangsa Malaysia itu tertinggal lah. Ataupun tidak diutamakan. So menyebabkan hingga hari inilah mengapa adanya beberapa pihak yang cuba mempertikaikan baliklah perlembagaan dan sebagainya. So dia kena tahu, sebelum dia mempertikaikan perlembagaan, dia kena tahulah asal usul tentang bagaimana Malaysia ini dibentuk. Melalui proses tolak ansur dan juga moderasi lah. So dan di mana perlembagaan inilah yang akan mengikat antara kumpulan majoriti dan kumpulan minoriti dalam membentuk negara Malaysia. So so habis topik untuk hari ini. So minggu depan dah mid semester kan? Betul tak? Minggu ni minggu terakhir untuk semester ini. Minggu depan mid semester. Sampai 6. So kita akan cuba lihatlah macam apa yang kita boleh buat. So pastikan anda telah buat aktiviti telah tetapkan dan juga begitu juga dengan assignment. Those yang mana yang dalam open learning tu tugasan kena check balik dalam kumpulan masing-masing sebab ada saya dah delete. Delete sebabkan saya tengok ada macam kawan-kawan telah membuat benda yang lain. Jadi pastikan kalau anda upload ataupun anda boleh semak dalam profil masing-masing. Anda sama ada assignment tersebut telah dihantar ataupun belum. Mana dos yang masih lagi tak ada dalam kumpulan, ataupun yang sebab itu kata saya telah pun maklum ada beberapa yang tidak join lagi kumpulan, join lagi grup aktiviti. Jadi pastikan mereka join lah. Otherwise kamu akan hilang markah 10% kat sini. Begitu juga akan memberi kesan kepada markah keseluruhan masing-masing. Itu saja. Kan last kan kita ada aktiviti kan 15 bulan 5. Saya tak jawab lagi. Doktor dah tutup ke? 15.95? 15 bulan 5. 15 hari bulan 11. Kan ada aktiviti tak buka. Dalam betul 5.1 dan 5.2. Betul? Yang tu kami tak jawab lagi sebab open learning kami terlog out. Nak masuk balik tak boleh. Nanti kami nak buat email baru. Tak boleh sebab apa? Sebab phone hari tu
Apa kalau bersih-bersihkan memori? Clear storage semua. Dia jadi macam apa yang kita letak kat password semua hilang. Lepas tu bila saya masuk balik, the username is dah ada orang lain. Lepas tu password tak boleh masuk. Sebab email tu dah daftar dah. Aha. Nanti saya nak buat email baru. Okey. So pastikan yang lama tu kamu kena leave